Okey. Temanya apa saya tanya? Temanya, tak ada tema? Tak ada tema, okey. Habis saya nak cakap apa kan? Kalau tanya saya memang banyak kelas kat luar. Jadi dia cakap okey lah dia nak cerita game plan. Game plan. Game plan. Okey lah macam tu saya cerita game plan lah sebab kita dah di awal tahun kan. Jadi siapa yang masuk kelas vision board saya tahu tapi ini totally not about vision board Jadi sebelum kita nak cerita tentang game plan, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Moga-moga Allah memberkati program kita insya-Allah. Okey, sebelum kita mula kita buka satu video boleh? Kelas saya memang akan buka video ni. Wajib. Dan saya mohon bila buka video ni boleh ke kalau kita duduk macam pengantin. Cuba kenang balik pengantin macam mana? Lupa? Okey, siapa yang lupa tu cuba recall. Siapa yang belum visualize. Okey, dia yang siapa yang dah tu jangan visualize, dia recall aja. Okey, siapa yang belum saja boleh visualize. Okey, saya akan buka video ni duduk macam pengantin, tangan dekat peha. Okay. Jadi siapa yang hafal boleh ikut. Saya buka jadi follow je. Insya-Allah. Bismillah. Oh, kejap. Mana ada wayar ni apa? Saya pindah ke sini. Kami tak tahu nak tak mana. Selalu dah memang jadi pasang siap. Kita boleh Kita cuba Bismillah. Ya
يا ذا الجلال والإكرام يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا الله يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا ربي يا وارث يا بشير يا صبور يا الله يا الله يا الله يا Alhamdulillah. Moga-moga Allah memberkati program ni. Dan kenapa kita buka Asmaul Husna dulu, sebab kelas ni Cik Mat, saudara Tanam semua asbab sahaja, tapi apa-apa pun semuanya lillahi ta'ala, la haula wala quwwata illa billah, dengan izin Allah. Masya-Allah subhanallah. Okey. Ini takut. Okey, jadi hari ni nak cerita tentang game plan kan. Jadi saya nak layout kan apakah maksud game plan. G A M E P L A N. Game plan. Kan? Jadi kat sini game plan ni saya nak cerita akronim kepada game plan. Satu, ni sebab Cik Mat bagi saya setengah jam je, jadi kita buat cepat-cepat je kan. Sebab kelas ni kelas Cik Mat bukan kelas saya. Okey, game plan ni kita nak buat, nak jadi sarjana hartanah kan. Kita dah register nak jadi ejen hartanah. Pertama, apa yang patut kita buat, ini akan kita jadikan sebagai kita punya blueprint untuk tahun 2021, iaitu game plan. Pertama, nak jadi ejen hartanah kita kena ada hati. Semua ada hati kan? Tak tinggal kat rumah. Hati apa? Hati yang semangat untuk nak bagi. Sebab dah memang Allah sebutkan dalam Quran kan, setiap kebaikan Allah akan balas dengan kebaikan juga. Surah Ar-Rahman ayat 60. Kalau kita baca surah Al-Baqarah 261, Allah sebut apa? Bagi dulu, Allah akan bagi kepada kita balik. Allah akan limpahkan balik kepada kita. Berapa kali lipat? 700 kali lipat. Allah yang wasi, yang maha luas, yang maha mengetahui. Allah yang alim, yang maha mengetahui apa yang Allah nak pulangkan kepada kita. Tapi jangan tunggu dah tolong, jangan tunggu ya apa Allah nak bagi. Tak. Allah yang maha mengetahui nak bagi bahagian yang mana kan. Jadi kena ada hati dulu. Hati apa? Hati membagi, giving. Maknanya kat sini kalau jadi ejen hartanah, ni maknanya kita ada ilmu. Contoh kita masuk kelas kan, orang lain alah tak dapat nak join lah, boleh tak share apa yang tadi Cik Mat kongsi kan. Jadi kita jangan kau pergilah sendiri. Tak boleh macam tu. Itu maknanya tak ada hati. Nak berjaya kita kena ada mula bagi dulu. Maknanya apa pun bagi dulu. Kalau contohnya kita ada klien tanya tentang rumah kan. Tanya tentang rumah, jangan orang boleh beli ke. Jangan ada perasaan macam tu. Tolong dulu. Dan juga mungkin kita dah pergi dah rumah tu, dan kita ambil gambar. Lepas tu sekali kalau kita boleh tak punya gambar COA, tak nak ni eksklusif tak boleh. Ikutlah nak bagi ke tidak. Ataupun yang best, kalau orang nak tanya, macam orang nak tak tolong, dia tak ada kat sini. Dia tak tolong viewkan rumah, bawa klien boleh. Cakap mana boleh, klien kau lah kan. Itu tak boleh. Dia kena mula dengan berkongsi. Sebab kena ingat hidup kita bukan sentiasa di atas. Ada ketika di atas, ada ketika di bawah. Kan? Jadi hari ni kita tolong orang, insya-Allah orang tolong kita balik. Ya? Itu memang perjalanan hidup kita. Saya faham semuanya dah pernah melalui kan. Macam mana sebenarnya hati kita, sebenarnya hidup ni kita kena tenang-tenang je. Tenang-tenang macam mana?
Tenang-tenang kena fikir baik, buat baik, jangan nak rasa hebat, jangan nak rasa bagus, jangan nak rasa tu saya start. Tapi saya faham kat depan semua ni hebat-hebat ni. Okay? Maknanya sebab kita tak tahu hari ni mungkin kita bagus, kita kat atas, kita pandang orang kat bawah, tapi kita tak tahu tiba-tiba orang tu naik atas, kita pula Allah duga bagi ujian kita kat bawah. Okay? Jadi sentiasa niat tolong je, buat je baik. Sebab kita tak tahu apa yang Allah nak bagi kepada kita. Dan kita tak tahu siapa di sekeliling kita. Jadi start dengan A adalah giving dulu. Giving boleh? Yang kedua adalah ramai yang tanya saya, doktor, macam mana kan ada orang macam kita nak tukar habit kita, macam kita nak cari sukses. Saya cuba tapi U-turn ataupun susah sangat nak istiqamah. Apakah maksud istiqamah? Jadi ni saya belajar, saya guna dulu, tapi dulu belajar kadang kita tak sampai level tak faham dan juga dulu belajar tapi kita lupa. Kita lupa yang Allah yang bagi. Sebab kadang-kadang kita terlalu banyak kat luar, ada banyak trainer siapa yang follow trainer kat luar bukan nak cakap yang kat Malaysia, macam kat overseas. Contoh siapa yang follow Tony Robbins dan sebagainya, kadang-kadang follow membabi buta, tanpa lupa segala-galanya ada hak milik Allah kan. Jadi yang ini saya pun guna juga, iaitu affirmation. Siapa yang pernah dengar, siapa yang masuk kelas yang pernah dengar ayat-ayat tak tahu Allah alam, aku kaya dan berjaya. Siapa yang pernah masuk kelas tu? Pernah Adakah betul ayat aku kaya dan berjaya? Ataupun segalanya dengan izin Allah? Affirmation bagus. Affirmation kita kena affirm. Sebab Allah sangkaan hamba-Nya. Apa yang kita kata kepada diri kita itu adalah doa. Apa yang kita fikirkan itu adalah doa. Allah sangkaan hamba-Nya, Allah yang sami, Allah yang maha mendengar walaupun detikan hati kita. Jadi kat sini memang kita kena affirmation. Namun affirmation kita kena ada doa. Ya Allah Tuhanku, terima kasih ya Allah. Allah hatikan saya hari ini dekat kelas ni ya Allah. Kan, ataupun kita bangun pagi, affirmation kita cakap ya Allah terima kasih ya Allah, Allah bagi saya sihat, Allah bagi saya kekuatan ya Allah. Ataupun kita cakap saya memang buat affirmation. Contohnya saya nak jadi best selling author. Saya nak jadi great speaker. Sebab saya kalau kenal saya bukan pandai bercakap. Saya bukan orang bercakap. Saya adalah orang di belakang tabir. Dulu kalau nak cakap, suruh saya bercakap kat depan, saya akan tolak orang lain. Saya tak nak bercakap, saya akan duduk di belakang. Namun tak tahu perjalanan Allah kan, perjalanan Allah yang menjalankan kehidupan kita sampai ke satu peringkat di mana saya pula dijemput di TV, dijemput di radio dan sebagainya. Saya kena bercakap kat depan, pernah saya bercakap di depan saya 13,000. Saya tak tahu macam mana Allah boleh perjalankan macam tu. Itu bukan saya, tapi Allah yang perjalankan kita. Dan mungkin ada doa-doa sekeliling kita, doa ibu bapa kita, dan juga mungkin ada doa-doa kita yang sebelum ni kan. Wallahu a'lam. Jadi affirmation bagus. Affirmation macam contoh saya cakap, I'm best selling author. Terima kasih ya Allah, Allah jadikan saya best selling author ya Allah. Ya Allah terima kasih ya Allah, Allah jadikan saya great and amazing speaker ya Allah. So tak ada aku kaya dan berjaya. La haula wala quwwata illa billah. Segalanya dengan izin Allah, segalanya adalah milik Allah. Allah yang bagi kita. Tanpa Allah bagi kita takkan dapat apa-apa. Jadi kat sini affirmation kita kena bangun pagi, terus kena buat affirmation. Contohnya bangun pagi, saya faham mungkin bangun pagi, kita duduk, kita doa kan. Doa, tapi sambil tu doalah ya Allah dikasih ya Allah, Allah bagi saya pasangan yang hebat ya Allah, Allah bagi saya anak-anak yang baik mendengar kata ya Allah. Actually itu lagi satu adalah affirmation ni adalah kita akan pergi ke gratitude. Ya ini sangat power. Saya rasa pada saya gratitude sangat power. Kalau kita boleh buka Google. Kat Google banyak orang cerita tentang gratitude channel kan. Siapa pernah tengok? Sedangkan Allah dah sebut gratitude ni banyak sangat di dalam Quran. Antaranya apa? Surat Ibrahim ayat 7, 5 hingga 7. Siapa yang syukur Allah bagi, Allah tambah. Siapa yang syukur Allah bagi nikmat kan. Siapa yang kufur, azab Allah amatlah pedih. Jadi kalau kita sakit kaki tak di jalan, apalah kaki ni Allah, itu syukur ke kufur? Kalau kita makan, contoh kita makan, masingnya tak pandai masak korang tu, syukur kufur? Kufur Allah cakap apa?
Azab Allah Ta'ala pedih. Jadi sentiasa affirmkan semua yang datang kat kita best. Ya Allah Tuhanku, terima kasih Allah jadikan saya otak yang sentiasa positif ya Allah. Terima kasih ya Allah sebab jadikan otak saya sentiasa mental warrior. Walau apa yang terjadi, Allah tetap bagi saya kekuatan ya Allah yang aziz, yang qawi, yang mati. Jadi kat sini affirmation. Jangan mengeluh, no complaining. Apalah pula cik emak tu? Lembablah. Dan kita akan dapat bila kita komplain, siapa yang datang membisik-bisikkan kita? Dan kita layan. Lepas tu layan, lepas tu kita pun overthinking ni, lepas jadi depression. Okay, wallahualam. So, affirmation dan gratitude. Cerita je best je. Ya Allah, kasih Allah. Allah hantar saya sahabat-sahabat yang istimewa pagi ni. Hebat-hebat ya Allah. Kasih ya Allah. Bagi saya bangun pagi hari ini dengan penuh keceriaan, kesihatan Allah bagi. Allah bagi dengan otak yang positif. Allah bagi ya Allah kaki saya boleh jalan ya Allah. Allah bagi mata boleh melihat ya Allah. Allah bagi telinga boleh mendengar ya Allah. Kasih ya Allah. So affirm kepada gratitude. Affirm nak jadi apa? Contoh nak jadi ejen hartanah. Setiap bulan 10,000 income ataupun 20,000 income kan? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kan apa-apa kita kena syukur dulu kan? Gratitude dulu, thankful dulu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Bulan ni Allah bagi saya 20,000 income ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dengan 20,000 tu kan ya Allah, nanti saya nak bayar, nak bagi mak saya nak bayar zakat, saya nak sedekah. Kan best kan ya Allah. Itu kan jadi affirmation kepada gratitude. Boleh? InsyaAllah. Saya share je, saya faham semua pandai kat bab ni. Cuma saya share mengingatkan saya juga, insyaAllah. Yang ketiga adalah, ini yang saya rasa terlalu banyak cerita kat luar. Apa yang ketiga adalah mindset. Mindset kat luar banyak cerita tentang mindset kan, cerita tentang minda. Bayangkan macam tuan kan, Tuan Haji umur 55 kan, 55. Siapa lagi? Umur contoh 55, mungkin ada yang 30, ada yang 40 tahun, ada yang 28 tahun. Umur tu tak kisah, it's just a number. Kan? Tak kisah. Sebab kalau tanya saya, bilakah kita boleh mula berbisnes? Ada ke kat sini? Semalam. Sebab it's never too late. It's never too late. Kita tengok Henry Ford umur 40. KFC start umur 65. Apa yang McDonald start umur 52. Jadi tak kisah, umur tu is just a number. Kan rezeki Allah nak bagi tu bila-bila Allah boleh bagi. Cuma bila cerita tentang mindset, bila tentang umur. Bila cerita tentang mindset ni, contoh kalau umur kita 44. Saya tahun ni umur 44. Kan? Bila umur 44, senang ke saya nak ubah mindset saya? Rasa senang? Senang ke kita nak ubah habit? Sebab kenapa? Sebab kita kan, hidup kita ni sebenarnya kalau kita faham tentang mindset ni, otak kita ni umpama span daripada 0 hingga 7 tahun, kita absorb semua di sekeliling kita. Apa mak kita buat, apa bapa kita cakap, semua kita akan absorb, dia akan masuk dalam subconscious mind kita, minda parasedar kita. Itu yang menjadikan kita bila berfikir ke apa, kita ada mindset kita yang lama yang kita tak sedar, dia masuk kat sini, dia pasak. Itu menyebabkan kalau kita nak berjaya macam start, contoh kan, kalau mak-mak kita dulu ada yang tak senang kan, susah cari duit kan, cerita tentang duit, nak cari duit susah. So kita terfikir yang otak kita bermain dalam otak kita adalah susah cari duit. Itu yang kita fikir. Dan apa yang kita fikir itu yang kita dapat. What you focus will expand. Apa yang kita fokus, apa yang kita fikir, itulah yang akan dikembangkan. Amplify lagi besar. Dan itu yang kita tarik, energi yang kita tarik ya, wallahualam. Jadi mindset ni tak senang nak ubah. Tak senang nak ubah. Umur kalau tuan 55 lagi susah nak ubah kan. Especially bila wife cakap kadang-kadang lagi susah. Tak, saya cerita orang lain bukan tuan Saya cakap cerita orang lain, saya bagi contoh pengalaman saya. Okay, lagi susah nak ubah. Sebab mindset tak senang nak ubah, tapi insya-Allah boleh diubah. Boleh diubah melalui apa? Saya ada baca satu, kalau pernah dengar, setiap hari lebih baik 2%. Setiap hari lebih baik 2%, tapi 2% tu kadang-kadang banyak juga percentage. Jadi saya ada dengar satu lagi, 1% pun cukup.
1% setiap hari baik pun lebih baik pun okey. Maknanya kita tak payah nak drastically ubah. Sebab kita bukan mudah nak berubah, kan? Macam kita nak ubah melalui 1% ni, kita kena sentiasa menulis. Setiap hari kita kena tulis. Saya pernah itu ada seorang masa saya buat kelas webinar, seorang tu tanya sebab dia bahagian, sebab banyak kaunselor-kaunselor, jadi dia adalah daripada apa tu, penjara. Dia kata macam orang penjara, macam contoh banyak yang keluar tapi susah sangat nak ubah. Sebab kenapa? Circle baru nak ubah, dah semangat tiba-tiba circle datang datang adik-adik untuk dia benda, jadi dia down balik. Jadi macam mana nak buat macam tu? Jadi kat sini adalah apa yang kita kena buat adalah kita kena buat tukar habit kita. Macam kita nak tukar habit kita adalah kita kena konsisten menulis. Kita kena konsisten menulis. Sebab tu saya ada keluarkan contoh PKP dulu, banyak orang tengah down dan stres, kan. Jadi kita keluarkan satu journal. Journal tu untuk orang tulis, journal gratitude, journal tu habit, journal impian, kan. Jadi kat situ dia kena menulis setiap hari, especially malam. Bila dia menulis, dia kena tulis apakah habit ataupun benda yang menyebabkan dia stuck, dia tidak boleh berjaya. Contoh, kena tulislah contohlah, kan. Contohnya bertangguh. Dia tulis yang dia kuat bertangguh. Kena tulislah. Sebab kadang-kadang kita tidak dalam keadaan mindfulness, kita tidak dalam keadaan awareness, kita tidak dalam keadaan sedar. Kita melalui hari-hari kita dengan kata, dah malam, besok jalan lagi. Lepas dah malam, besok jalan lagi. Last kita mungkin ada planning, tapi planning kita ke laut. Sebab tu sangat penting untuk kita kena ada goal setting. Sebab kalau tak ada goal setting, umpama padang bola yang tidak ada goal, tolak. Ataupun lama-lama dia jadi macam red race. Kan? Pusing hidup setiap hari benda yang sama. Di satu ketika, satu umur, kita pusing balik. Masa tu mungkin kita dah terlantar ke apa, kan. Kita pusing balik kehidupan kita. Ya Allah, apa yang aku dah capai selama ni, banyaknya masa aku terbuang, Jadi sebab tu kita kena tulis habit kita. Contoh kalau kita bertangguh, kita tulis. Dan macam mana kita nak, apa yang patut kita buat kalau kita bertangguh. So mungkin kita kena ada list things to do. Jadi bila dah tulisnya, apa yang kita kena buat? Kita kena fokus. Contohlah, kan. Contoh. So tulis sebab kita nak sedar, kita dalam keadaan sedar yang kita ada perangai macam ni dan kita nak ubah. Ataupun kita jenis yang, mungkin kita jenis bad temper, tulislah kita bad temper. Jadi apa yang kita kena buat bila kita ada bad temper, nak hilangkan, kan. Mungkin kita kena banyak istighfar. Ini contoh bukan kat sini. Sini saya faham okey, istighfar. Lepas tu apa yang kita kena buat? Kita kena sentiasa dalam keadaan tenang, jaga nafas. Contoh. So itu adalah bagaimana kita cara mudah macam kita nak ubah mindset. Sebab mindset tak senang nak ubah, tapi kita cuba dengan kita tulis. Sebab kita nak faham apakah keadaan kita, apakah karakter kita yang sebenar, dan kita nak ubah, insya-Allah. Allah. Okey, boleh. Yang keempat adalah E. E ni adalah, bila kita cerita tentang mindset, E ni adalah emosi. Okey, emosi ni yang kena jaga. Kalau nak buat sale, emosi kena sentiasa high. Sebab kalau kita down, kita akan energy tu dia tak hilang, dia tak mati, dia tidak boleh dipotong, dia akan disebarkan. Kalau kita down, kita nak cakap dengan klien, rasa boleh kita nak close dengan keadaan nada kita tu, suara yang kita macam tengah sedih, kan. Jadi sebaik-baik jaga emosi. Make sure sentiasa emosi kita sentiasa dalam keadaan yang baik, positive state dan juga tenang. Emosi ni saya faham kadang-kadang ada, biasalah hidup kita down, kadang-kadang
Kadang-kadang up kan, kadang-kadang happy sangat, kadang-kadang sedih dan sebagainya. Tak ada sale, mungkin kita jadi sedih. Tapi kena ingat, saya baca buku Dr. Hawking, The Maps of Consciousness. Bila mana energi ni, kita ingat energi, bila kita kat bawah, energi sedih, energi fear, itu akan kita akan tarik energi yang tu. Kita akan tarik benda-benda macam tu juga. Macam tadi saya sebut, what you focus will expand. So kita akan expand benda tu. Dan bila kita down lagi. Sebab kenapa kita boleh jadi down? Sebab kita lupa yang ini. Nampak adanya relationship? Kalau kita sentiasa dalam keadaan syukur, kita tak sempat kita nak jadi sedih. Kita tak sempat nak down. Sebab kalau dalam keadaan syukur, kita kena sentiasa dalam gratitude. Terima kasih Allah, kasih Allah. Sikat rambut ni, ya Allah, kasih Allah, Allah bagi saya rambut hitam lagi, ya Allah. Basuh muka, ya Allah kasih Allah, Allah bagi saya kulit okey kan. Tapi jerawat tak apa, ya Allah, jerawat okey je kan. Kan? Lepas tu bila pakai baju kan, ya Allah kasih Allah. So sentiasa dalam state gratitude, tak sempat nak down. Kenapa? Kajian Allah dah sebut kat sini kan, Allah dah sebut surah Ibrahim ayat 7. Dan kajian yang mengatakan sentiasa dalam gratitude, siapa yang tulis journal gratitude dan sentiasa dalam keadaan bersyukur, akan mengeluarkan hormon-hormon happiness. Bila keluar hormon happiness, sempat ke kita down? Tak sempat. Nampak apa pun datang kan, tak kisah klien kita sale, kita teruk ke apa, tak kisah, ya Allah kasih Allah, Allah bagi saya bulan ni tak ada sale kan, ya Allah tak apalah, dia tak ada sale, saya kena buat betul-betul lagi, ya Allah kan, Allah bantu saya, ya Allah. Kan? Jadi sentiasa dalam keadaan di balik sini. So tak akan sempat. Sebab bila kita down, kita susah nak close. Down lagi susah nak close. Last U-turn lah, buat bisnes lain lah. Ejen hartanah yang tak kenal dengan saya. Nampak sebab sebenarnya bukan tak kena, tapi kita punya emosi yang kita tidak jaga. Okey, boleh? Yang sofa okey ke? Macam saya cakap seorang-seorang ke tak Okey, yang keempat, lima yang powerful kat sini adalah planning. Kena plan. Hidup kita kena plan. Sebab tu siapa yang perasan, saya memang ada buat kelas vision board. Vision board tu bukanlah cerita vision board semata-mata. Kita cerita tentang planning kehidupan kita. Dan planning ini best sangat. Sebab planning sebenarnya kan, planning, buat listing, to do ni semua keluarkan hormon-hormon happiness, hormon-hormon dopamine, reset matlamat. Dan bila kita buat kan, ya Allah, bila kita buat setiap malam review balik kan, apa yang kita punya productivity hari ni kan, dia akan menjadikan kita lebih, oh hari ni saya buat macam ni oh besok saya kena buat balik yang lebih baik, saya kena jadi 1% lebih baik daripada semalam. Setiap hari kena niatkan, ya Allah jadikan saya lebih baik daripada semalam, ya Allah, besok lebih baik daripada hari ni, ya Allah, bantu saya, ya Allah. Okey, planning ni saya suka dengar, dan ada banyak kat luar, tapi saya suka share daripada yang saya tengok daripada Robin Sharma. Siapa yang baca buku The 5am, saya faham kat depan saya memang rajin, semuanya memang bangun pagi kan. Cuma saya share balik, sebab orang putih buat benda tu kan, orang putih buat benda tu macam semalam, macam contoh, kalau mak saya kat Kelang, siapa yang Kelang tadi? Mak saya kat Kelang, kat Taman Sri Andalas tu, depan tu ada Taman Rakyat kan. Jadi Taman Rakyat tu, bila kita bangun pagi solat pukul 6 pagi kan, pukul 6 pagi tu Cina-Cina tu dah penuh dah tau. Dia dah exercise dah. Suami saya cakap, ramai pagi. Saya cakap, memanglah dia tak solat subuh kan. Kita kena solat dulu. Lepas solat subuh tu 6.30 kan, 6.30, memanglah kita tak tunggu solat sunat Isyraq kot. Kita nak mengaji solat sunat Isyraq tu apa, macam 7.20, 7.30 macam tu kan. Okey, itu alasan kita. Tapi memang kita tunggu tu. Tapi maknanya diorang tu memang bangun awal pagi, penuh diorang ni kat situ. Pasal diorang ni kan, dia punya jemaah tu kan, sana satu kumpulan, sana satu buat zumba, satu sana buat satu, banyak geng-geng diorang saja. Dan kalau setiap hari datang, memang itulah buku-buku yang ada kat situ. Jadi kat sini sebab tu saya suka, sebab Robin Sharma cerita tentang the 5am club. Kalau tengok Chinese pun dia ada bangun pagi, kita pun ada juga 5am, 3 bangun pukul 3 pagi dan sebagainya. Cumanya saya suka share lah balik kat sini. Apa yang Robin Sharma cakap adalah planning kehidupan kita. Kita kena bangun dan awalkan hari kita dengan rising early. Maknanya contoh pukul 4 am.
So bila bangun pagi, kita dah settle tau semua. At least settle untuk emosi kita, settle untuk kat sini, settle untuk kat sini. Dia settle semua. Sebab bila bangun pagi kita akan bangun munajat sambil kita cerita dengan Allah dan sebagainya. Dan kita dah cerita, kita dah buat benda-benda tu. Nanti kan bila kita dah the day after kan, semua macam best. Contohnya macam saya, bila tahajud saya memang suka, ya Allah, ya Barik, ya Wali, ya Wakil, ya Allah, dan aku serahkan segala-galanya kepadamu, ya Allah. Serahkan jiwa dan ragaku, ya Allah, kepadamu. Serahkan pasanganku, anak-anakku, bisnesku, ya Allah, partnerku, staff-staffku, segala simpulan-simpulan, segala ya, isu-isu benda semua semua cerita. Maknanya kita dah settle semua, the rest of the day akan jadi lebih best. So kita dah serah, ya Allah, serah. Keluar rumah pun tadi doa kan? Keluar rumah, ya Allah, ya Tuhanku, saya serahkan segala-galanya. Sebab kita tinggalkan anak, saya serahkan anakku kepadamu, ya Allah, ya Hafiz, ya Muhammad, lindungilah anak-anakku. Jadi semua tu settle semua Keluar rumah minta juga, ya Allah, ya Tuhanku, dah aku ini menginginkan sekarang rezeki daripada-Mu, ya Allah. Kurniakanlah, ya Allah, ya Fatah, ya Razak. Ya, okay, 5 AM. Jadi bangun rise early. Kemudian yang kedua adalah kena buat planning, time blocking. Sebenarnya dulu masa saya buat PhD, saya guna buat benda ni, time blocking ni. Tapi bila dah habis PhD, dah habis settle, saya macam terlupa. Tapi setting mesti dengar balik, ya Allah, saya kena buat balik. Sebab bila kita ada time blocking, kita akan jaga masa kita akan jaga disiplin kita. Sebab time blocking macam mana, kita dah time. Boleh buat contoh, saya punya aim adalah setiap Sabtu. Jadi saya datang sini sebenarnya nak buat time blocking saya lah, dengan menulis. Contohnya, setiap Ahad pagi kita akan ada buat satu scheduling mapping. Scheduling mapping maknanya kita buat map. Minggu kita apa nak buat? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Satu Ahad. So time blocking tu macam mana? Maksudnya, contohnya kita bangun 4 pagi, 4 hingga 6 apa yang kita buat? 6 hingga 8 contohlah, ni kita buat time block. So kita ada time block. Macam contoh masa saya buat PhD dulu, masa tu saya ada same time Cik Mat dia kerja lagi. Dia dah buat ejen hartanah dan dia kerja. Jadi masa tu apa yang saya buat adalah masa tu saya ada baby. Saya buat, contoh saya akan bangun 4 pagi untuk menulis. So 4 pagi tulis thesis, 4 pagi sampai pukul 6 bangun, dah solat-solat semua. So akan tulis, lepas tulis tu okeylah, solat semua, solat subuh. So 6.30 hingga pukul, contoh 6.30 hingga pukul 10. Apa yang patut saya buat? Saya mungkin saya masa tu sebab anak saya tidur lagi, Cik Mat dah pergi kerja. So masa tu saya buat apa? Masa tu time saya untuk menulis. Sampai pukul apa sampai pukul 12, contoh pukul 10, 11. Tengoklah saya pun dah tak ingat punya time blocking saya dulu. Kemudian saya akan set balik, time daripada pukul 10 hingga pukul 12 apa yang saya buat. 10-12 saya buat property untuk Cik Mat. Saya yang cari, saya akan call siapa yang nak jual rumah. Tuan nak jual rumah ke? So saya akan ada listing tu, so saya ada template, saya akan tulis. So nanti saya akan bagi benda tu kepada Cik Mat. Dan masa tu saya yang buat dia punya iklan dan sebagainya kan. Saya buat. Lepas tu saya akan setkan appointment. So saya ada KPI saya sehari, saya kena ada at least 5 biji rumah untuk saya jual. Untuk Cik Mat jual. Okay. So kerja saya belakang tabir je. Sampai pukul 12 saya kena ada KPI. Selagi saya tak reach KPI saya 5, saya takkan berhenti. Tapi kena buat cepat lah, semua tu cepat. Sebelum anak saya bangun, sebab saya buat kat dalam bilik. Sebelum anak saya bangun, saya kena buat semua. Pukul 12 settle. 12 adalah time untuk masak, time untuk apa, kailullah ke apa benda. So petang dah cerita lain. So setiap hari buat time blocking lah. So time blocking. So kita akan ada disiplin masa. Ya? Dan juga time blocking dan planning ketiga adalah ketiga ni yang saya suka daily learning. Setiap hari kena ada satu ilmu yang baru, especially on personal development, personal growth, ataupun siapa yang suka tadabbur Quran boleh buat tadabbur Quran. Bukalah satu ustaz mana ke kita dengar, kan? Sebab actually dalam Quran tu ada banyak SOP kehidupan. Contohnya tentang
contohnya tentang hari tu saya dengar saya pergi kelas tadabbur, dia cerita tentang, ustazah tu cerita tentang surah An-Nisa ayat 100, tentang cerita tentang hijrah kan. Hijrah ni, cerita tentang hijrah. Hijrah ni sebenarnya kita semua digalakkan untuk berhijrah. Dan sebenarnya siapa yang berhijrah ni Allah buka jalan-jalan pintu rezeki dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah kan. Dan salah satu siapa yang dikatakan berhijrah adalah orang yang masuk majlis-majlis taklim, majlis ilmu. Jadi itu pun daily learning kan. Oh macam ni kan. Jadi kita faham, okey. Dan ada banyak benda. Contoh kalau kita struggle dalam kehidupan kita, buka surah Al-Lail, Allah sebut apa dalam cerita surah tu, sebut memang semua orang ada cerita ups and down dan sebagainya, apa yang patut kita buat. So itu adalah semua SOP kehidupan. So itu pun consider as daily learning. Kalau tak pun mungkin kita boleh dengar motivation talk ke apa benda kan setiap hari kan. Sebab semangat kita selalu ups and down, ups and down. Jadi kita kena ada daily learning. Wallahualam. Okey ya. Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni adalah L. L ini adalah leverage. Leverage ni saya suka sebab leverage ni sometimes tak perlu kita buat semua, kita buat sendiri. Macam contoh Cik Mat leverage kerja dia, masa dia kerja dulu, leverage kerja untuk cari rumah, cari call klien dan sebagainya, dia leverage kepada saya. Saya buat benda tu, saya kena call. Itu ada leverage, maknanya kita tak, sometimes kita tak perlu nak buat semua. Contohnya kita nak buat poster kan, kita nak design, kita nak tulis, nak post kat Facebook, selamat tahun baru, kita nak buat poster, tapi kita tak pandai buat poster, tak cantik. So kita leverage lah, kita pass kepada designer. So sometimes tak semua patut kita buat sendiri. Kita kena pandai leverage. Gunakan orang sekeliling kita, bukan gunakan, kita utilize. Setiap daripada kita Allah beri kekuatan kan, potensi, kelebihan. So kita utilize lah sahabat-sahabat kita. Sometimes kita jangan rasa berkira juga kat sini. Sometimes kan, bayar buat design sendiri, tak payah bayar. Tapi melalui kita bayar kat dia, inna hazal rizqul malau minafat kan, kita mungkin kita berkongsi rezeki kepada dia. Mungkin dia tengah memerlukan, jadi kita share. Kita niatkan ya Allah, niatkan sebab dalam hidup kita tidak ada pengeluaran yang mahal. Kita keluarkan kita punya mindset, tepi kat mindset dari kita yang kata harga ni mahal. Sedangkan tidak ada yang mahal sebab Allah yang wasi, Allah yang fatah yang razak kan, tidak ada yang mahal. Kita punya mindset je kata yang mahal. Contohnya kalau kita beli kereta, kita beli jam 150, mahal lah. Tapi ada orang beli yang harga RM5,000. RM5,000 mahalnya, tapi ada orang beli RM50,000. So manakah istilah mahal tu sebenarnya? Tak ada, mindset saja based on kita punya limitation, based on kita punya pengalaman. Tidak ada yang mahal. Jadi kat sini adalah kita leverage je. Sometimes jangan berkira sangat, kita leverage. Sebab mungkin dengan kita bantu sahabat kita, Allah pulang balik kepada kita yang lebih banyak lagi. Okey, ini last adalah achieve. Achieve ni saya suka guna yang ni. Ini saya suka ayat ni. Orang putih sebut tau, Zig Ziglar. You can have everything in life you want if you will just have enough people get what they want. Kita nak berjaya, kita tolong orang lain. Kita nak berjaya, kita kena tengok siapa sekeliling kita yang perlukan bantuan. Dan juga saya nak cerita achieve. Apa betul ni? Okey, tak apa. Achieve ni maknanya kita kena ada kita punya kekuatan. Kenapa kita nak? Kita punya booster. Kenapa kita nak? Kenapa nak dapat sesuatu? Sebab kalau kita tidak ada kekuatan nak dapat sesuatu, dia macam Allah tak apalah, complacent kan? Complacent. Contohnya, ini contoh kan, bagi contoh kat saya. Mungkin kalian nanti mesti ada masing-masing ni contoh. Ni contoh saya contoh. Saya tahun dulu-dulu, saya dah memang lama saya cakap nak tulis buku. Tulis buku macam nak tulis buku, tapi saya tidak ada momentum, tidak ada booster nak tendang saya untuk tulis buku. Sebab saya rasa macam sangat complacent. Macam okey lah, apa saya nak fikir sebenarnya. Tiap-tiap bulan nanti saya tunggu je lah Cik Mak bagi saya duit.
Apa nak kejar kalau buku dapat penat-penat, setakat orang bagi satu buku RM30, satu buku RM40. Apalah sangat contoh kan. So kadang-kadang kita kompleksan, kita rasa macam tak ada kekuatan. Namun ada satu ketika tahun 2017, ada sahabat saya bagi saya pinjam satu buku, tajuknya Penyucian Jiwa dengan 99 nama Allah. Masa itulah saya baru saya macam wow, macam satu sentapan bila satu nama Allah itu, saya tak ingat nama Allah yang mana, dia terangkan tentang Khalifah Allah, antaranya bukan hanya kerja dan sebagainya, tapi juga berkongsi ilmu. Kalau kita ada ilmu, kita kongsi ilmu kita. Kalau kita boleh, Allah bagi kita satu energi untuk boleh menulis, so kita tulis lah. So kita tidak ada wastage dalam segi potensi kita. Kita gunakan apa yang Allah bagi kat kita, kita utilize. Kita jadi khalifah yang cemerlang, contoh kan. Jadi nak jadi khalifah yang cemerlang kena buat apa? Kalau ada Allah bagi kekuatan kat situ, sebab Allah bagi saya satu kelebihan adalah bila kita buat PhD, kita boleh menulis isi, kita boleh tulis buku, structure dan sebagainya, tapi kita tak buat. Adakah itu satu pembaziran? Bazir. Jadi ya Allah, saya rasa macam kena sepak, macam wow. Saya rasa saya kena tulis ni. Saya kena tulis, ya Allah tolong saya, ya Allah. Saya malam tu tak boleh tidur lepas baca buku tu. Masa tu saya ingat lagi bulan Ramadan. Saya tak boleh tidur, ya Allah. Buka-buka, saya asyik-asyik buka-buka balik buku tu. Ya Allah, apa ni? Ya Allah, nak buat macam mana ni? Bantulah saya, ya Allah, saya kena tulis ni sesuatu. Saya kena buat sesuatu. Masya Allah, Allah yang Sami, yang Mujib, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha memakbulkan. Lepas tu Allah hantar 11 orang slim trainee ke office ni. Tak payah bayar. Dan seorang, dua orang designer yang ini tolong saya, ya Allah, subhanallah. Allah Maha memudahkan kan. Bila sebut kalau kita punya niat, ya, ialah semuanya dengan izin Allah. Kalau sebab saya tak, saya manusia biasa. Dengan izin Allah, Allah hantar kan bantuan-bantuan tentera-tenteranya. Masya Allah. Jadi kita buat je. Yang penting kita kena ada planning. Kita kena ada goal setting. Sebab selepas tu Allah yang akan bantu kita. Allah akan hantar malaikat-malaikat untuk membantu kita, insya-Allah. Namun apa-apa pun niat kerana lillahi ta'ala kan. Jadi achieve kena ada booster. Kenapa kita nak buat sesuatu? Orang kata istiqamah. Istiqamah nak buat sesuatu kan. Jadi ada satu ustaz saya sebelum ni kalau orang tanya saya macam nak istiqamah nak buat achieve sesuatu, saya cakap alah buat je. Jalan je. Tapi kadang-kadang jalan je buat je tu kadang-kadang orang tak boleh nak grab. Sebab ada orang yang ada mental yang kuat, tapi ada orang yang tidak ada mental yang kuat. Jadi sebenarnya bila istiqamah ni, sebenarnya macam mana kita nak ada istiqamah adalah kita kena ada grand why. Kenapa kita jadi ejen hartanah? Mungkin kita kata why kita, grand why kita, mungkin why kita kata kita nak dapat sale lah, dapat income kan. Dapat income. Duit, income bukan booster yang terhebat, tak. Duit, semata-mata duit dia akan menjadikan kita senang untuk U-turn. Mungkin lepas tu kita punya why lagi satu lagi level adalah mungkin kita ada family, kita nak tolong mak kita. Mungkin mak kita meninggal, tak tolong siapa? Sebab semua sekeliling kita ni Allah retarik. Sebab semuanya bukan milik kita, Allah bagi pinjaman. Jadi why itu pun tak kuat. Why disebabkan makhluk. Tapi grand why ni adalah kenapa kita nak jadi ejen hartanah. Kita nak bantu orang lain. Dengan bantu kita bantu memudahkan orang lain. Mungkin orang tu dapat rumah yang selesa untuk keluarga dia, untuk mak dia. Jadi mungkin dengan itu mungkin hidup dia lebih harmoni dan sebagainya. Dan kita buat segala-galanya kerana Allah. Bantu saya Allah, tolong saya Allah, saya nak tolong dia ya Allah. Dia ada masalah, saya kena tolong dia Allah. Dia tak dapat loan ni Allah, macam mana nak bagi dia dapat loan supaya dia ada rumah? Kesian kalau tak dia kena duduk. So, semua tu adalah grand why kita nak tolong kerana Allah. Dan bila kita tahu grand why kita kerana Allah, itu yang akan datangkan kepada istiqamah. Okay. Dan yang terakhir adalah network. Hablu minallah, hablu minannas. Allah dah sebut jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Network di sini adalah dua level network. Satu adalah jaga hubungan kepada Allah, dengan Allah, dan satu adalah dengan manusia. Saya bagi contoh, masa PKP lepas, PKP yang mula-mula ini juga kita cerita tentang circle. PKP masa bulan Mac kan, PKP yang pertama masa bulan Mac, saya buat training. Bila buat training, bila PKP, SASA semua cancel. Sedangkan itu adalah sumber income saya. Rasa sedang ke down?
Down kan? Okey. Suami saya pun, Cik Mat pun, walaupun ejen hartanah, tapi tak boleh keluar rumah. Boleh buat sale ke? Dan semua ejen-ejen di bawah Cik Mat ni, semua saudara hartanah ni boleh buat sale. Tak boleh kan? Sebab tak boleh keluar rumah. Jadi, kalau ikut logik ni memang down lah. Namun sebab tu kita kena sentiasa pergi balik ke sini, jaga balik ke sini, jaga balik sini, jaga balik sini, untuk nak upkan level kita punya semangat. Dan satu lagi, kita kena pilih circle yang betul, di mana masa mula-mula pertama, minggu pertama selalu down. Bukanlah down, macam lepak ke rumah ni, tak ada buat apa. Okeylah, tak apalah, tak ada sale, tak apalah, kita tengoklah. Nanti mungkinlah kalau tak cukup duit company, kita buanglah staff kita ke apa benda kan. Tapi macam kesian kan sebenarnya. Kesian. Jadi, tak apalah, tengoklah macam mana. Sekali saya pergi meeting, kami ada meeting setiap minggu. Kalau pernah dengar BNI, meeting setiap minggu ini, di mana saya punya meeting adalah Jumaat, Cik Mat meeting adalah pada hari Rabu. Jadi masa Jumaat tu, ada sahabat-sahabat tu meeting antara usahawan-usahawan. Siapa nak join pun boleh join. Dia cakap dengan Cik Mat, usahawan dekat situ ada pelbagai level, pelbagai bidang. Antaranya adalah kawan-kawan saya ada yang ada cawangan 18 cawangan, butik bayi. Jadi kalau macam tu, macam nak buang staff? Macam nak buat lagi kerap, lagi besar, lagi kesian, lagi macam-macam dia kena handle. Ataupun adalah banyak lagi yang macam ada staff, ada yang tu kan. Jadi ada seorang ni cakap dengan saya, dia cerita lah apa yang dia buat. Dia cerita okey, setiap hari staff dia semua kena buka Zoom. Jadi dia buat meeting pun benda, dia tukar dia punya strategi dan sebagainya. Saya masa tu dengar, ya Allah, wow, aku tak buat apa, aku tengok Netflix minggu ni. Kan, staff pun duduk lepak bawah, tapi kita bayar gaji. Kan, jadi macam apa yang aku buat minggu ni. Jadi circle ni sangat penting, sebab circle ni sometimes Allah bagi sahabat-sahabat untuk spark kita, untuk tendang kita ke depan. Jadi masa tu lah, Masya Allah, Subhanallah, saya terus tukar plan. Okey, sekarang ni kita kena ambil Zoom, kita subscribe Zoom. Dan subscribe Zoom, kita buat meeting dengan team, kita rombak balik apa yang kita buat. Dan masa tu memang saya tak ada kelas, tapi kita terus buat di mingguan, kelas mingguan. Kita terus ambil StreamYard, ambil Zoom. Kita terus buat StreamYard, setiap hari kita live 3 kali untuk tarik orang untuk masuk kelas weekend kita, Sabtu atau Ahad, masuk dalam Zoom. So kat situ ada certain payment untuk masuk. Dan end tu, dalam kelas tu, back end sebab saya ada buku-buku, back end tu adalah kita jual buku. Jual buku jangan murah-murah, minimum 200, package kan. Masya Allah, Subhanallah. PKP itu adalah antara income tertinggi, permulaan income tertinggi dalam bisnes kita. Saya punya ialah kan. Walaupun jatuh kat luar kan, tapi bila Allah bagi ilham, tapi kita kena betulkan yang ini. Kena betulkan. Dan kita kena set team yang betul-betul. Okey, kita ada team, okey, buat design, buat ni, buat landing page semua kan, sebab memang kami ada partner buat semua tu. Masya Allah, Subhanallah, setiap minggu kita ambil Zoom yang boleh orang masuk 100 orang. Setiap minggu 100 orang penuh full, sampai nak masuk, okey tak boleh dah penuh, minggu depan. Terpaksa buat macam tu, tendang minggu depan ni masuk minggu depan. Masya Allah, Subhanallah, segala-galanya dengan izin Allah, tapi make sure kena faham tentang yang ini. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya. Moga-moga bermanfaat. Dan saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Saya serahkan balik kepada Cik Mat kita. Wallahualam.